Selamat sejahtera dan salam bahagia. Hari ini kami akan membentang untuk subjek EDUP 3053 iaitu tentang aktiviti yang kami melakukan berdasarkan model Azure. Jom kita sambung dengan isi kandungan. Yang pertama, pengenalan. Kedua, konsep model Azure, iaitu apakah itu model Azure. Ketiga, model Azure, iaitu bagaimana kami menggunakan ataupun mengapply aplikasi model Azure. Keempat, penutup. Yang pertamanya ialah pengenalan. Ahli kumpulan saya, Ashwin Palanisamy, saya Saranya Elangovan dan Eugendir, anak lelaki Munir Rao. Seterusnya soalan tugasan kami. Soalan tugasan kami ialah bentangkan secara berkumpulan bagaimana laman web yang dibina dapat digunakan oleh pasukan anda dalam proses pengajaran dan pembelajaran berpandukan model rekap bentuk pengajaran Azure. Okey, jom kita tengok bahagian kedua iaitu konsep model Azure. Model Azure merupakan suatu model pengajaran yang bersistem dan berstruktur iaitu matlamat dan objektif pengajaran akan ditentukan dahulu secara eksplisit. Model Azure ini model reka bentuk suatu model reka bentuk pengajaran yang berorientasikan bilik darjah merupakan model reka bentuk yang berskala kecil dan tertumpu kepada perancangan bagi suatu pengajaran sahaja. Model Azure merupakan satu rujukan kepada guru di mana guru boleh merancang secara sistematik supaya alat dan bentuk pengajaran yang digunakan akan memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Aspek penting ataupun 6 unsur penting dalam model Azure ialah ASSURE itu. Jom kita tengok apa maksud untuk setiap perkataan tersebut. A adalah analyze, kenal pasti pelajar. S adalah state objectives, iaitu nyatakan objektif. S satu lagi adalah select media dan materials, memilih bahan dan media. U adalah utilize media and materials, menggunakan bahan dan media. R adalah require learner participation, melibatkan pelajar. E adalah evaluate and revise, iaitu menaksir, menilai dan menambah baik. So ini merupakan konsep model Azure. Seterusnya, jom kita pergi ke model Azure. Unsur pertama adalah A, analisis murid. Analisis itu mengandungi 3 tahap, 3 peringkat, iaitu kita perlu mengenal pasti pelajar, kita perlu tahu umur jantina mereka daripada mana, lepas tu kita perlu tahu tahap kebolehan murid tersebut. Mereka boleh adapt ke untuk menggunakan laman web kita, mereka akan suka ke untuk menggunakan laman web kita. Kita semua perlu mempertimbangkan aspek tersebut. Yang ketiga adalah pengetahuan sedia ada. Mereka perlu mempunyai sesuatu pengetahuan sedia ada untuk memahami konten yang ada dalam laman web kita. So saya telah memperincikan setiap aspek ini berdasarkan laman web yang kami bina. So laman web ini diguna untuk murid tahun 1 sekolah SDKT Ladang Jawi. Seramai 10 orang dalam kelas tersebut, 4 lelaki dan 6 perempuan berbangsa India. Mereka semua tinggal di sekitar Ladang Jawi dan Bandar Jawi. Lepas tu tahap kebolehan murid pula, murid-murid tersebut, murid tahun 1 tersebut aktif dan memberi respons yang pantas ketika pengajaran ataupun penerangan laman web ini. Murid tahun 1 lebih menyukai pembelajaran dalam bentuk grafik dan video pembelajaran. Kami guna unsur-unsur grafik video pembelajaran. Mereka rasa syok lah untuk guna laman web tersebut. Okey, lepas tu pengetahuan sedia ada.
Pengetahuan sedia ada mereka. Okey, tajuk kami adalah உயிரெழுத்துக்கள், iaitu vowel letters of bahasa Tamil. Bahasa Tamil tu mengandungi 12 huruf vokal. So, kami membina laman web berdasarkan 12 huruf tersebut. So, murid mengetahui bunyi semua huruf vokal tersebut. Mereka boleh tahu bunyi vokal tersebut. Okey. Pengetahuan sedia ada mereka adalah mereka boleh sebut, mereka tahu bunyi tersebut. So, kita gunakan pengetahuan sedia ada itu untuk memasuki pengetahuan yang baru untuk mereka. So, ini merupakan cara analisis murid untuk kita melakukan sesuatu pengajaran. Sebelum kita melakukan sesuatu pengajaran, kita perlu mempertimbangkan ketiga-tiga aspek ini untuk PDP kita menjadi lebih berkesan pada masa depan. Okey, jom kita tengok objektif pula. Objektif ini sangat penting untuk sesuatu sesi PDP. Kalau sesuatu objektif tu ada, baru boleh guru mengajar dalam satu hala. Guru tu ada satu hala untuk saya nak mengajar ini, murid perlu di akhir pembelajaran ini murid perlu buat macam ni semua. So, guru plan macam tu. So, yang itulah objektif. Kita perlu menjayakan objektif kita supaya sesi PDP kita itu berjaya. So, di sini anda boleh tengok satu gambar. Gambar itu adalah objektif laman web kita. Kita telah letakkan objektif tu dalam laman web, muka depan laman web. Lepas tu di akhir pembelajaran konten ini berdasarkan DSKP tahun 1. So di akhir pembelajaran murid dapat menyebut dan menulis 12 huruf vokal bahasa Tamil. Sebelum ini pengetahuan sedia ada mereka adalah mereka boleh sebut, mereka tahu bunyi sahaja, tapi tak tahu nak tulis, tak tahu bentuk huruf dia macam mana. So, mereka akan tahu untuk menulis 12 huruf vokal bahasa Tamil di akhir pembelajaran. Yang seterusnya adalah murid akan berasa seronok sepanjang sesi pembelajaran. Hal ini kerana laman web kita mengandungi permainan, gambar-gambar visual, bahan audio semua yang menyeronokkan pelajar untuk mengunjungi laman web dan mereka akan berasa seronok sepanjang sesi pembelajaran. So, ini adalah objektif yang kita telah letakkan untuk sesi pembelajaran ini. S yang seterusnya ialah memilih bahan dan media, iaitu select method, media and material. Guru perlu memilih bahan dan media berdasarkan kebolehan pelajar dan objektif pelajaran yang ingin dicapai pada sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Elemen-elemen penting yang perlu diambil kira dalam pemilihan bahan dan media ialah sukatan pelajaran, minat dan perhatian pelajar, senang digunakan pelajar, terbukti keberkesanan media, melibatkan penglibatan pelajar dan mampu disediakan. Misalnya, jika guru ingin menjalankan aktiviti simulasi, tunjuk ajar dan main peranan, bahan dan media yang sesuai ialah seperti slide, audio dan video. Guru perlu memilih dan mengubah sesuai atau mereka bentuk bahan khususnya berdasarkan format media. Dalam select method, media dan material, yang pertamanya ialah penggunaan teknologi. Kami menggunakan komputer riba, Google Site dan live worksheet untuk menyediakan laman web ini. Google Site kami menggunakan untuk mencipta laman web ini dan live worksheet kita menggunakan untuk menyediakan bahan permainan dan bahan latihan untuk pelajar. Kaedah PDP yang kami sasarkan ialah pembelajaran berpusatkan murid. Strategi ke arah pembelajaran berpusatkan pelajar adalah bertujuan untuk mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Strategi kaedah ini juga memberi peluang kepada pelajar belajar secara individu di dalam kelas ataupun di dalam secara online. Ini juga dapat melibatkan pelajar dalam membentuk proses pembelajaran melalui rundingan berasaskan kekuatan dan kelemahan pelajar. Pelajar juga dapat memberi kebebasan membuat pilihan tentang bahan, sumber dan aktiviti pembelajaran dan kaedah ini mewujudkan prosedur pemantauan agar
pemantauan pelajar bertanggungjawab ke atas apa yang mereka belajar dan menentukan kriteria penilaian secara kolaboratif antara guru dan pelajar. Yang seterusnya, media pengajaran. Media pengajaran yang kami gunakan dalam laman web ini ialah video, arahan berbentuk audio, bahan permainan dan bahan visual. Yang seterusnya, bahan sumber pengajaran. Bahan sumber pengajaran yang membantu pelajar ialah buku teks, buku panduan tata bahasa Tamil iaitu Ilakana Ilakia Vilaka Urai. Kepentingan bahan sumber ini ialah dapat mengatasi masalah kekurangan masa dan tenaga pengajar dan juga dapat memperkayakan pengalaman pelajar, dan ini membantu pelajar untuk mencari maklumat-maklumat tambahan tentang tajuk iaitu UI related dengan tepat dan mendalam. Ini merupakan bahan media yang kami gunakan dalam laman web ini. Yang pertamanya ialah bahan audio. Kami menggunakan bahan audio untuk memberi arahan bagaimana pelajar perlu menggunakan option-option yang terdapat dalam laman web ini. Sasaran kami ialah murid tahun 1. So, murid tahun 1 ini tak ada beberapa pandai untuk menggunakan ataupun membaca arahan secara bertulis. Jadi kami memberikan arahan dalam bentuk audio. Ini membantu pelajar untuk mudah memahami apa yang kita bagi tahu mereka. Dan yang seterusnya ialah media yang seterusnya ialah bahan video. Bahan video ini kami menggunakan pautan daripada YouTube yang mengandungi animasi dan nota-nota tentang tajuk berkaitan. Dan yang seterusnya ialah bahan visual. Bahan visual ini mengandungi gambar-gambar yang berkaitan dengan vokal bahasa Tamil. Ini membantu pelajar untuk memahami dengan lebih lanjut kerana ia mengandungi grafik dan gambar yang berwarna-warni. Ini akan menarik minat pelajar dan membolehkan mereka memfokuskan dengan lebih lanjut. Ini merupakan bahan media yang seterusnya. Kami menggunakan live worksheet untuk menyediakan bahan permainan dan juga bahan latihan ini. Bahan permainan ini membolehkan pelajar menilai. Kedua-dua bahan ini membolehkan pelajar untuk menilai diri mereka dan juga mereka berasa seronok dan tidak sombong apabila mereka membuat aktiviti-aktiviti ini, kerana kedua-dua aktiviti ini merupakan aktiviti yang disediakan dengan menggunakan live worksheet yang aktiviti ini tidak begitu susah dan membolehkan pelajar mudah menghabiskan dan mereka dapat akses bila-bila masa sahaja. Yang seterusnya ialah menggunakan bahan dan media iaitu utilize media and material. Penggunaan media adalah penting supaya mesej yang ingin disampaikan tepat dan terus kepada tajuk pelajaran yang ingin disampaikan. Antara peranan guru dalam menggunakan bahan media dengan berkesan ialah bahan sumber agar sesuai dengan objektif dan kumpulan sasaran. Penyediaan bahan sumber iaitu bahan yang perlu dikumpulkan dan disusun sebagaimana dikehendaki mengikut langkah-langkah pengajaran, dan penyediaan persekitaran seperti kemudahan susunan kedudukan pelajar. Yang pertamanya ialah video. Kami menayangkan video mengenai vokal bahasa Tamil. Kami menggunakan video-video daripada YouTube. Ini membantu pelajar untuk memahami tajuk tersebut dengan lebih lanjut. Mereka juga boleh membuka video-video ini melalui laman web yang kami sediakan, ataupun mereka juga boleh mencari video ini secara terus dalam YouTube dengan menggunakan link tersebut. Dan yang kedua ialah latihan. Murid diberi latihan mengenai vokal bahasa Tamil. Seperti yang saya bagi tahu tadi, seperti yang ditunjukkan dalam bahan latihan ini, kami
insert beberapa latihan dalam laman web ini. Mereka juga boleh menggunakan membuat latihan tersebut beberapa kali untuk menilai diri sendiri dan untuk menilai kefahaman pelajar diri sendiri. Yang seterusnya adalah harahan berbentuk audio. Murid diberi klip audio mengenai arahan menggunakan laman web ini. Sama seperti yang saya beritahu tadi, sasaran kami ialah murid tahun 1. Murid tahun 1 ini tidak beberapa pandai dalam membaca ayat ataupun teks-teks yang panjang. Jadi kami menginsert arahan menggunakan setiap halaman laman web ini dalam bentuk audio. Jadi murid klik dan mendengar audio tersebut dan mematuhi harahan. Ini membolehkan mereka ini menyenangkan mereka untuk menggunakan laman web ini. Sekarang, jom kita sambung dengan tajuk seterusnya, iaitu Require Learner Participation, iaitu melibatkan pelajar. Jadi, di langkah ini, kita memberi fokus kepada penglibatan pelajar. Kita nak melibatkan pelajar. Pelajar nak mengeksplor dalam langkah ini. Bagaimana? Jom kita tengok. Untuk mewujudkan penglibatan pelajar, kita haruslah membuat beberapa langkah, iaitu kita tengok poin 1. Pemilihan media dan bahan sumber yang sesuai dapat membantu dan mengekalkan penglibatan murid. Jadi di sini, semasa kita memberi media ataupun bahan yang kepada murid. Jadi di sini kita perlu teliti dan pastikan bahan apa yang kita memilih dan dari mana kita memilih media ataupun bahan-bahan sumber untuk pelajar. Kita perlu memastikan bahan dan media sumber yang kita dipilih itu adalah dari site-site yang official. Kedua, penggunaan gambar bersiri, video dan nyanyian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ia juga sama. Kita boleh memilih gambar-gambaran, video, nyanyian ataupun dalam bentuk audio, macam-macam. Kita tidak mempunyai had untuk sumber kita, tetapi kita perlu memastikan dari mana kita mengambil atau memilih bahan kita, dan juga bagaimana jenis bahan kita. Kita perlu memastikan, kita perlu teliti dan memfokuskan di bahagian sini. Seterusnya, penyediaan bahan yang kreatif dan mampu menarik minat murid secara tidak langsung mengukur budaya berfikir murid. Seterusnya, memastikan objektif pembelajaran dapat dicapai. Jadi di sini kita perlu kreatif sikit. Bahan kita perlu different sikit, beza daripada kebiasaan. Kita perlu menarik tumpuan perhatian murid. Jadi di sini kita perlu berfikir kreatif sikit. Bahan kita perlu kreatif, berbeza daripada kebiasaan. Barulah kita boleh menarik perhatian mereka. Barulah kita boleh dapat melibatkan pelajar sendiri. Dari di sini kita dapat penglibatan murid dalam langkah ini akan sangat membantu kita menilai tahap kefahaman murid. Dari sinilah kita boleh dapat ataupun kita boleh menilai murid tersebut, kefahaman murid dan juga ilmu pengetahuan yang sedia ada sebelum. Jadi langkah-langkah ini yang betul, baru kalau kita membuat langkah-langkah ini betul, baru kita dengan tajuk seterusnya, iaitu E untuk evaluate dan revise. Sebelum kita menggunakan ataupun mengaplikasikan tajuk ini, kita perlu tahu tujuan, apa maksud tajuk ini dan tujuannya. Untuk dapatkan tujuan, kita perlu ada beberapa persoalan dan jawapannya. Jom kita tengok. Dalam langkah ini, beberapa persoalan boleh digunakan untuk melihat penilaian dan seterusnya membuat pengubahsuaian. Antara persoalan yang boleh digunakan sebagai panduan ialah, jadi soalan-soalan ini adalah sebagai panduan sahaja. Kita boleh mengubahkan mengikut tajuk dan silibus kita. Yang pertama, adakah objektif pengajaran saya pada hari ini tercapai? Di akhir pengajaran kita perlu memastikan adakah objektif kita tercapai.
adakah kita sukses untuk mencapai objektif kita, tujuan kita, matlamat kita. Kedua, adakah media dan bahan sumber yang saya gunakan dapat membantu murid menguasai kemahiran. Sumber dan media apa sajalah bahan bantu untuk kita menggunakan itu perlu membantu murid, bukan menyusahkan murid, perlu menyenangkan kerja kita. Jadi kita perlu memastikan sumber yang mana kita menggunakan. Ia perlu membantu murid kita untuk menguasai dan mengeluarkan, menimbulkan kebakatan kebolehan mereka. Ketiga, adakah murid dapat menguasai kemahiran asas membaca perkataan huruf vokal Tamil. Jadi di sini kami memberi fokus kepada huruf vokal Tamil. Jadi kami memberi tumpuan, adakah langkah yang kami menggunakan ini melaksanakan untuk menimbulkan ataupun mengeluarkan kemahiran asas membaca perkataan mereka itu. Keempat, adakah bahan sumber yang saya gunakan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai tadi saya sebut, bahan ataupun langkah-langkah apa saja kita menggunakan perlu menyenangkan, perlu memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran kita. Barulah ia menjadi satu langkah yang efektif. Kelima, adakah suasana pembelajaran yang berhasil, selesa dan kondusif. Ini pun persoalan yang sangat penting. Kita perlu memastikan keadaan kelas dan langkah ataupun bahan yang kita menggunakan perlu menimbulkan ataupun menjadi sebab untuk kelas yang selesa dan kondusif. Pengajaran dan pembelajaran yang selesa dan kondusif. Keadaan selesa ini sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, kesan terhadap murid. Jadi, langkah-langkah yang kita guna sebelum ini perlu memberikan kesan yang positif kepada murid. Itulah objektif kita ataupun tujuan yang kita menggunakan langkah-langkah tersebut. Selain daripada senarai di atas, terdapat beberapa senarai lain yang boleh dijadikan garis panduan ketika menilai median, iaitu selain daripada persoalan-persoalan tadi menunjukkan, di sini saya menunjukkan beberapa contoh. Kita boleh menggunakan sebagai panduan sahaja ataupun kita boleh ubah untuk ataupun depends on our topic. So, jom kita tengok. Amat kreatif dan berkaitan dengan isu yang menarik minat murid. Bahan ataupun media yang kita menggunakan perlulah kreatif dan luar dari kebiasaan. Kedua, menyokong pemikiran tinggi. Ketiga, memperkembangkan kemahiran berfikir. Keempat, menyampaikan kandungan secara mendalam. Kelima, merangsang naluri ingin tahu murid. Keenam, murid dapat melibatkan diri secara aktif. Ketujuh, membolehkan penerikan isu secara mendalam. Kelapan, meningkatkan nilai murni. Jadi ini adalah contoh-contoh yang kita boleh memfokuskan semasa kita menilai anak murid kita. Kita perlu tahu dari aspek mana kita perlu menilaikan anak murid kita. Sebagai contohlah ayat-ayat ini. Semasa kita menilaikan, kita perlu tahu dari segi mana kita perlu menilai murid kita. Kita perlu teliti dengan itu dan dapat menilai sejauh manakah objektif yang dirancang dapat dicapai. Ini juga membolehkan saya melihat tahap penguasaan murid secara kemahiran dan diterapkan. Baik, kita tengok sedikit contoh-contoh yang kami dapat daripada eksperimen kami telah membuat. Ini adalah soalan yang kami disediakan dan diberi kepada murid dan mereka telah menjawab untuk soalan-soalan tersebut. Saya membagikan ini kepada dua, pre-test dan post-test. Pre-test ini, sebelum saya menerangkan topik, saya memberi soalan-soalan tersebut, beberapa soalan, dan saya cuba untuk menilai mereka. Adakah mereka tahu tentang topik tersebut, iaitu huruf vokal Tamil. Dan inilah hasil daripada test yang saya telah membuat. Mereka terbagi kepada beberapa kategori dan tidak seorang pun yang hampir ke markah 5. Tetapi selepas saya menerangkan topik huruf vokal Tamil ini menggunakan langkah-langkah tersebut, dan kita boleh tengoklah hasil yang kita dapat di sini post test. Cuma seorang saja yang tinggal di 5, itu pun keadaan baik juga. Yang lagi semua itu kita boleh tengok di kategori di sini, iaitu 7, 8, 9, 10.
Jadi baiklah dia punya pencapaian. Jadi di sini kita boleh tahu bagaimanakah langkah-langkah ini berfungsi. Jom kita tengok contoh-contoh yang saya diberikan kepada mereka. Ya, itu saja daripada kami. Ya, terima kasih.